Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pelajar, jumpa lagi PDPR hari ini untuk PJPK bagi kelas 5 cemerlang. Okey, untuk hari ini kita akan lihat unit 2. Minggu lepas kita dah lihat unit pertama. Okey, bully cyber. Hari ini kita lihat unit 2 iaitu pemakanan. Sepanjang unit 2 apa yang akan anda pelajari ialah maksud pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat, mengaplikasikan kemahiran pengurusan diet seimbang, menilai kepentingan pemilihan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Okey, tengok ni. Sejauh manakah kebenaran seorang yang kurus memiliki metabolisme yang tinggi, manakala seorang yang obes memiliki metabolisme yang rendah. Ni metabolisme ni. Okey, mana conteng ni. Ni dia. Biasanya orang kata, "Oi, kau ni makan banyak tapi badan kurus je. Metabolisme dia tinggi ni. Metabolisme dia tinggi ni." Biasa mungkin anda pernah dengar kan perkataan tu. Okey. Kebiasaannya kurus atau gemuk seseorang individu itu diukur menggunakan indeks jisim tubuh. Berat badan bergantung kepada keseimbangan kalori yang diambil dengan kalori yang dibakar. Metabolisme ialah proses tubuh menukar makanan kepada tenaga. Ini metabolisme. Apa dia metabolisme? Bagaimana tubuh itu bekerja untuk menukar makanan kepada tenaga. Ketika proses ini berlaku, kalori daripada karbohidrat, lemak dan protein bergabung dengan oksigen untuk membebaskan tenaga yang diperlukan untuk tubuh berfungsi. Remaja memerlukan makanan dan vitamin yang secukupnya. Bukan vitamin ni, bukan vitamin yang biasa kamu dengar. Oh, kita pergi beli vitamin dekat kedai farmasi sebagainya. Bukan kita tengok dulu kesesuaian dengan seseorang itu. Ada orang makan sayur makan ni, semua dah cukup vitamin dia. Okey, antara inisiatif yang diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ialah seperti program Pinggan Sihat Malaysia. Tujuannya menyedarkan masyarakat agar mengambil makanan dalam kuantiti yang sewajarnya. Cikgu kita makan dengan strawberry. Macam tak mungkinnya cikgu nasi makan dengan strawberry. Apa kejadahannya ini bukan suruh makan sekaligus macam ni. Makan nasi cicah ni dengan strawberry bukan. Maksudnya inilah makanan yang seimbang, yang sihat. Ada kalori, ada karbohidrat, ada lemak di situ, tenaga. Okey, bersenam untuk kesihatan diri, amalkan pemakanan yang sihat. Senam boleh kan di kawasan rumah? Alright. Ini Pinggan Sihat Malaysia. Maksudnya, kita makan ikan, ayam, daging dan kekacang, nasi, mi, roti bijirin, produk bijirin dan ubi dan sayur-sayuran serta buah-buahan. Kita mesti makan. Ada orang tak nak makan sayur kan? Tak nak makan sayur lah. Itu, kalau boleh makanlah sayur yang tertentu. Pengurusan diet seimbang bermaksud amalan pemakanan yang bersesuaian dengan keperluan diri seperti piramid makanan. Dalam piramid tu ada apa? Keperluan yang mencukupi seperti karbohidrat, vitamin, mineral, air dan untuk tubuh badan. Okey. Okeylah, kita lihat tujuan pengurusan diet seimbang. 1. Tumbuh besaran yang sekata. Untuk apa diet seimbang ni? Macam anda semula ni. Untuk tumbuh besaran yang setara. Tubuh badan menerima semua zat makanan yang diperlukan untuk membina tubuh yang sihat dan kuat. Sebab tu apa yang kamu makan akan jadi darah daging, betul? So berhati-hati dengan apa yang kamu makan. Tubuh badan sihat dan kuat membolehkan para remaja membesar mengikut kesesuaian umur mereka. Ada yang tengok tingkatan 5 kecil je. Mungkin dia kekurangan zat, kekurangan vitamin ataupun memang keturunan. Yang kedua, mengelakkan masalah obesiti. Peratusan remaja obes kian meningkat. Pengambilan makanan segera dan tinggi lemak. Ni makanan segera, tinggi lemak semakin popular dalam kalangan remaja. Tolong jangan makan selalu makanan segera. Contoh makanan segera apa dia? Tu KFC, McDonald. Selain itu, yang biasa dibeli dimasak di rumah, hot dog. Makanan segera, mi Maggi. Jajan, keropok, elakkan dan makanan yang tinggi lemak. Itulah ayam goreng dan sebagainya tu. Dan elakkan beli makanan dari luar selalu. Saya pun kadang-kadang kalau pergi klinik doktor pesan untuk bawa anak lah. Biasanya dia akan pesan kalau yang kita goreng di rumah tak masalah. Sebab itu kita goreng sendiri untuk kita je. Mungkin pakai sekali 2 kali minyak tu tak masalah. Sebab itu kita goreng sendiri. Tapi kalau kita beli kat luar, dia kata cuba fikir
beli dia ayam goreng dekat luar. Berapa banyak ayam goreng dia dah gunakan kan minyak tu. Dia goreng-goreng berapa kali kitaran minyak goreng tu, minyak masak. Kemudian tak habis hari ni, besok lagi dia sambung. Sebab itu berbahaya. Okey, diet seimbang serta pengambilan makanan dan kuantiti yang diperlukan boleh membantu mengawal obesiti. Okey, nombor 3, mendapat sumber vitamin yang cukup. Vitamin mampu menangkis dari sebarang penyakit. Vitamin cukupi juga menjadikan remaja lebih cergas dan sihat. Okey, vitamin ni kita tak perlu banyak sebenarnya. Sederhana. Okey, macam mana nak dapat yang sederhana? Melalui makanan tadilah. Sayur-sayuran kita dah boleh dapat vitamin. Melalui daging, ayam, ikan tu dah boleh dapat vitamin. Selain itu, keperluan lagi makan seimbang mempunyai mental yang cerdas. Pengambilan makanan kurang zat boleh mengganggu kecerdasan. Seseorang remaja tidak mengamalkan diet seimbang akan kelihatan lesu, kurang memberi tumpuan terhadap pelajaran serta tidak dapat berfikir dengan efektif. Kalau ada orang datang sekolah ada yang tak sarapan kan, ngantuk, lemah je. Tapi orang yang sarapan boleh fikir secara tegas, rehat. Hebat. Okey, muka surat 167 hari ni, buku teks. Okey, kemahiran pengurusan diet. Tengok ni. Remaja, tabiat makanan tahap umur. Kalau umur 10 hingga 12 tahun, sekolah rendah lah ni Ini dia punya tabiat makanan membawa kepada berikut contoh pengambilan makanan sesuai berdasarkan keperluan dan aktiviti harian. Kurang aktif 1690, sederhana aktif. Tengoklah ni jadual ni nilai bacaan kisah per hari. Kalau umur ni umur anda ni 18 tahun, kamu memerlukan lelaki untuk aktif 2640 atau 2930 tu aktif lah, sedang aktif. Kalau kurang aktif ni untuk perempuan pula dia lebih kepada ni. Sebab apa? Kadang-kadang lelaki ni lebih aktif. Ni perempuan kurang sedikit. Okey, bacaan kalori lah ni Tahap aktiviti. Kekerapan bersenam. Orang kurang aktif tidak bersenam langsung. Sederhana aktif 1 hingga 3 kali seminggu. Senam apa bersenam? Kamu berjalan sini, jogging sekejap, buat senaman seminit pun dah kira senam. Okey, aktiviti nanti saya kongsikan kepada anda senaman. Okey. Aktif 3 hingga 4 kali seminggu. Sangat aktif 5 hingga 7 kali seminggu. Mungkin buat push up dekat bilik, buat sit up dekat bilik, atau nak buat kalau segan takkan nak buat kat ruang tamu depan TV. Ataupun kamu nak buat dekat luar rumah beranda, jangan pula buat dekat jalan raya push up kan menunjuk pula orang ni. Alright. Kemudian kemahiran memilih diet yang seimbang. Okey, macam mana? Kalau ni tips bagi orang-orang yang nak diet lah, nak diet di luar sana, nak sihat. Bukan sahaja mengambil suplemen tambahan. Okey, sebenarnya yang lebih berkesan ialah jaga pemakanan. Ada tips, ada orang kata bahawa jangan makan nasi selepas pukul 7 petang. 7 malam 7 petang. Sebaiknya makan malam dibuat sebelum pukul 7 lah. Malam kalau lapar pun gigit, cari buah-buahan dan sebagainya. Itu antara tips dia lah. Okey, kalau ikut buku teks, okey, bahagian pinggan kamu ni bahagi pada 3. Okey, suku separuh. Suku itu untuk nasi. Tu isi bahagian suku pertama dengan nasi atau mi lah, atau roti atau apa saja, biji urin, ubi-ubian dan sebagainya. Sebab apa? Ini adalah karbohidrat. Okey, contoh biji urin yang beras perang, roti, biji penuh, mi, biji capati. Okey, tak kisahlah tu. Suku yang seterusnya ialah ikan, ayam, daging atau kacang. Jangan pula kamu sebat semua. Letak ikan, letak ayam, daging, 3 letak kat tempat suku tu. Bukan macam tu masa bergila-gila. Itu ialah untuk protein. Okey, tadi untuk karbohidrat, yang ni untuk protein. Okey. Protein penting untuk membina dan memulihkan tisu-tisu badan. Okey. Jangan pula diet. Saya diet tak makan ni, makan sayur je. Pun salah juga. Apa makanan yang betul lah ni. Pengambilan ikan disarankan lebih kerap. Dengan ikan lebih kerap berbanding daging ayam, lembu yang tinggi kandungan lemak. Tapi kita perlukan lemak untuk tenaga. Okey. Diet yang tinggi kandungan lemak tersebut meningkatkan risiko penyakit jantung, koronari. Lebihkan ikan. Okey, kemudian yang terakhir itu yang lebih banyak sepatutnya ialah ni. Ding. Sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Tapi biasanya bahagian sini akan diisi oleh nasi. Nasi bahagian sini. Ni sayur
Ciput-ciput je sayurnya. Lauk tambah sikit lah lauk. Okey, ini orang kita biasa. Okey. Minum air kosong ataupun saya dekat rumah biasa minum ni green tea green tea. Green tea yang tak ada gula, tak ada apa. Memang green tea je semata-mata. Okey, pengambilan air kosong sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari. Cikgu saya ialah duduk rumah minum 2-3 gelas je, kadang-kadang kita tak perasan tak boleh. Air kena cukup. Sebab cuaca pun panas. Mana ada cuaca ni maksudnya tiap-tiap hari hujan lama ni badan kita perlukan ni. Sebab kamu bergerak, kamu kencing, air dah keluar. Sebab tu kamu kena minum air banyak supaya bila kamu kerap kencing, dekat situ dia akan buanglah bahan-bahan yang tidak diperlukan melalui kencing itu dan juga melalui proses perpeluhan badan. Okey. Sebab tu badan akan terhidrat, sebab tu perlu air. Bukannya sekarang badan terhidrat kamu minum air terus jadi ni okey aku dah tambah-tambah. No, sebab tu kena minum 6 hingga 8 gelas. Buatlah 2 mungkin pagi, 2 tengah hari, 2 petang, 2 cawan malam. Minum susu pun bagus dan produk susu merupakan sumber protein, vitamin A dan vitamin B2, riboflavin dan kalium. Susu ni pun penting. Pernah waktu zaman Kesultanan Turki Uthmaniyah, seorang sahabat itu, dia minta kepada pembantunya untuk sediakan susu. Susu yang memang diperah terus daripada susu lembu boleh, susu kambing pun boleh. Sehingga kan sahabat tu masa sediakan susu, dia kata, cawan susu ni, lain rasa air susu ni mana kamu dapat? Pemerintah Turki menyatakan bahawa, dia tanya, dari mana kamu dapat susu ni? Dia kata, saya ambil daripada lembu, kambing seseorang. Sebab kambing tuan tidak mengeluarkan susu, saya ambil dia punya. Kamu dah minta izin belum? Belum. Saya tak minta izin pun. Tak apalah, saya perah dulu, nanti saya minta izin. Terus, pemimpin Turki tu nyatakan apa? Aduh, kamu dah menyebabkan aku untuk masuk ke api neraka ni sebab minum susu tanpa kebenaran, tanpa izin tuan dia. Sampai macam tu sekali dia jaga pemakanan tu. Maksudnya minum susu tu bagus, dia jaga halal tu, halalan thayyiban. Itu pun kena jaga. Kadang-kadang kita tak kan, ada gula-gula lah atas meja kawan, ambil makan. Tadi aku makan gula-gula kau, aku minta satu, ambil lah. Sepanjang proses tu sebenarnya kita dah makan benda haram tau. Kita minta izin dulu, barulah kita makan. Tolong jaga benda tu. Sebab dia akan jadi darah daging. Ini orang kata biasa jadi darah daging. Okey. Inilah isi separuh pinggan lain dengan sayuran. Boleh cuba yang ni. Bolehlah mula cubakan dari sekarang. Mula cuba dari sekarang. Kepentingan pemilihan diet. Kenapa penting? Meningkatkan imuniti tubuh badan. Sebab tu orang kata untuk melawan penyakit, melawan COVID ni. Nak melawan COVID ni sebenarnya, orang kata, yelah COVID kan tak ada ubat sebenarnya. Bantuan-bantuan yang diberikan, bantuan pernafasan, bantuan ni dan sebagainya, vaksin adalah untuk membantu badan kita mengeluarkan antibody. Macam mana nak keluarkan antibody, pertahanan dan sebagainya? Melalui, itulah imuniti tubuh kita mesti kuat. Cara nak kuat, jaga pemakanan, rehat yang cukup. Okey, kalau antibody kita kuat, insya-Allah sukar untuk kena penyakit atau dapat sakit lah. Okey, pengambilan diet yang rendah protein, maksudnya kurang protein, mengakibatkan malnutrisi. Kalau terjadi malnutrisi ni apa jadi? Kurus dan perut kembung ataupun buncit. Buncit. Pengambilan nutrien seperti zinc, selenium, zat besi, koprom, vitamin dan asid folik boleh membantu meningkatkan imuniti tubuh. Tapi jangan ambil lebih menyebabkan penyakit lain pula. Gagal mengambil kumpulan diet, okey tak apa. Mengawal berat badan. Makanan yang berkhasiat dalam kuantiti yang sedikit tetapi kerap. Makan sedikit tapi kerap. Diorang makan banyak-banyak lah untuk petang sekali ni. Kalau boleh untuk malam sekali. Makan banyak-banyak pukul 10 pagi. Lalas malam lapar balik. Itu cara pemakanan yang salah. Makan kerap lah. Pukul 10 makan, pukul 2 makan, 3 pula. Pukul 5 makan, malam mungkin ada minum malam ke, makan dengan biskut dan sebagainya. Okey, obesiti boleh diatasi jika seorang itu mengamalkan diet pemakanan yang seimbang. Yes. Sekarang dah banyak dah. Dekat Android ada, Google ada, cara untuk mengamal pemakanan dan sebagainya. Perkembangan mental. Kurang zat makanan boleh menyebabkan mental seorang itu tidak cukup cerdas dan mudah letih. Yes. Kesian kepada kawan kita yang dalam keadaan susah sekarang ni. Nak makan pun susah. Sebab apa? Yalah, bila makanan susah dan sebagainya, otak celaru, mudah lesu.
Tak ada makanan pun boleh menyebabkan ketidakseimbangan emosi, ya. Mental pun terganggu. Okey, keselamatan kita digalakkan untuk mengamalkan diet secara sihat dan bersenam dalam proses penurunan berat badan. Namun terdapat individu yang mengambil jalan singkat dengan mengamalkan diet secara ekstrim. Apa dia ekstrim? Melampau. Amalan diet secara ekstrim boleh menyebabkan anoreksia dan bulimia nervosa. Anoreksia, kehilangan selera makan. Bulimia nervosa, gangguan tabiat makanan ini sangat bahaya. Penyakit ini mempunyai kesan fisiologi yang boleh menjejaskan kehidupan dan emosi seseorang. Kurus dengan cara mendera emosi dan fizikal akan menyebabkan masalah lain, iaitu kemurungan. Paksa, tak nak makan nasi, tak nak apa, ambil sayur je. Sangat-sangat berbahaya. Kita tengok. Ni, bulimia nervosa. Penyakit. Kita tengok je. Bulimia nervosa. Itu ni gaya pemakanan. Padahal, tak nampak. Okey, padahal orang tu kurus ni. Orang tu kurus ni. Tapi dia tengok dekat cermin gemuknya. So dia kena, aku gemuknya. Dah kalau kurus macam ni gemuk, habis orang gemuk tu nak tengok apa? Overdose. Okey. Ini akan menyebabkan dia kurus melampau. Kita tengok gambar yang kurus melampau tu. Penyakit kurus melampau. Ada tak kurus melampau? Kurus macam lidi lah. Kurus keding. Kurus lidi. Ni penyakit ni. Ini kira penyakit tau sebenarnya. Terlalu kurus macam ni. Nampak tulang rangka je. Aduh, biar betik ada kurus macam ni. Macam ni. Aduh, bahaya. Kenapa cikgu, kenapa semua gambar perempuan je lah? Perempuan sebenarnya yang nak kurus macam ni. Jarang lelaki nak nampak kurus macam ni. Tak ada. Okey. Masuk lagi. Okey. So untuk hari ni saya nak kamu buat nota ringkas berkaitan dengan unit 2. Okey, unit 2 tajuk dia nota ringkas pemakanan, pengurusan diet seimbang. Kamu buat nota ringkas yang ni, ya. Okey, ni tujuan ni diet seimbang. Maksud dulu. Pengurusan diet seimbang bermaksud amal makanan yang sesuai. Okey, sampai sini. Ini maksud dia. Buat maksud, kemudian buat yang kedua, tujuan dia. Satu, ambil yang ini. Kemudian nota ringkas seterusnya, yang ini. Ini kamu tampal lah. Yang ni. Kamu tampal gambar, cari gambar gunting, tampal dalam buku pun boleh. Okey. Dan juga kepentingan dia. Ambil yang warna purple ni je. Kepentingan dia yang pertama, yang kedua, yang ketiga apa dia. Okey. Penduduk berlebihan berat badan Asia Tenggara. Malaysia paling tinggi kot. Yelah, kita macam-macam kita makan. Kita makan sate, ada lemak. Lepas tu daging goreng kunyit, ayam black pepper. Apa lagi kita makan? Macam-macam makanan. Malaysia paling dahsyat ni. Hampir nak jadi macam orang AS dah. Okey. Latihannya yang saya nak kamu ialah nombor 2 ini. Nyatakan contoh jenis snack yang sihat dan bincangkan kebaikan. Tolong buat latihan yang ini. Contoh-contoh snack. Mungkin kamu nak dalam nota tu contoh snack. Kamu boleh tampal. Ataupun kamu nak ambil. Okey, kamu tulis contoh snack pun boleh. Dia punya kebaikan mengambil snack yang sihat. Snack yang sihat. Snack yang sihat tau. Bincangkan kebaikan mengambil snack yang sihat. Kebaikan dia apa dia? Kebaikan. Apa dia snack yang sihat? Cari. Itu yang saya nak kamu ni buat. Okey. So, terima kasih. Itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Kita teruskan dalam Telegram. Sambung buat nota ringkas dan ini. Terima kasih pelajar. Kita sambung dalam Telegram. Okey.